لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا الله 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 يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا الله 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 يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا الله 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 يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام.
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا 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 ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا 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 ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Insyaallah hari ini kita sambung bab taubat. Babut Taubah daripada kitab Riyadhis Shalihin dengan syarahnya Nuzhatul Muttaqin. Qala al-ulama'u
At-taubatu wajibatun min kulli dzambin. Berkata para ulama, at-taubatu wajibatun min kulli dzambin. Fa in kanatil ma'siyatu bainal 'abdi wa bainallahi ta'ala la tata'allaqu bihaqqin adamiyyin falaha salasatu syurutin. Telah berkata para ulama at-taubatu, taubat itu wajibatun, hukumnya wajib daripada segala dosa. Sawaun kana minas saghairi awil kabairi. Wajibatun yakni wujubuha mujma'un alaihi. La farqa bainas saghairi wal kabairi wal zahirati wal batinati. Kal haqdi wal hasadi. Maknanya wajibnya bertaubat itu perkara yang disepakati, la farqa bainas saghairi wal kabairi wal zahirati wal batinati. Tidak ada beza di antara dosa yang kecil, dosa yang besar, yang zahir ataupun batin, seperti hasad dan juga dendam. Fa in kanatil ma'siyatu, maka jika adalah maksiat itu bainal abdi wa bainallahi ta'ala. Maksiat itu berlaku di antara hamba dan di antara Allah Ta'ala. La tata'allaqu bihaqqin adamiyyin. Yang mana hal keadaan maksiat itu pula tidak berkaitan dengan hak anak Adam. Falaha, maka sabitlah baginya salah satu syurutin. Ini falihadhil maksiyati allati bainal abdi wa bainallahi ta'ala la tata'allaqu bihaqqin adamiyyin salah satu syurutin. Maka baginya ada 3 syarat. Sebelum daripada itu, maka taubat ini adalah satu maqam daripada maqam untuk para salik ilallah. Dan di sana ada beberapa ta'rif yang para ulama telah sebutkan. Ada yang menyebut bahawasanya taubat itu ar-ruju'u minal awsafil madhmumati ilal awsafil mahmudati. Yani kembali daripada sifat yang mazmumah kepada sifat yang mahmudah. Ada yang berkata ar-ruju'u amma nahallahu anhu ila amrihi wa an ma'siyatihi ila ta'atihi wa amma yakrahuhu ila ma yardahu. Yani kembali daripada barang yang dicegah oleh Allah kepada barang yang disuruh oleh Allah, dan kembali daripada maksiat kepada Allah kembali kepada taat kepada Allah, dan daripada perkara yang dibenci kepada perkara yang diredai. Dan ada yang berkata ar-ruju'u minal adad ila asbabil widad. Kembali daripada perkara yang berlawanan dengan syarak kepada sebab-sebab yang boleh membawa kepada kasih kepada Allah. Yang keempat ar-ruju'u ilaihi ta'ala ba'dal mufaraqah wa ila ta'atihi ba'dal mukhalafah. Kembali kepada Allah setelah berpisah. Berpisah maksudnya dengan melakukan maksiat. Kembali kepada Allah, kepada ketaatan kepadanya setelah melakukan al-mukhalafah, kesalahan dan kesilapan. Faman raja'a ilallahi khaufan min azabillahi fahuwa ta'ib. Barang siapa yang kembali kepada Allah kerana takut daripada azab Allah, maka disebut sebagai taib. Faman raja'a ilaihi ta'ala haya'an minhu fahuwa munibun. Barang siapa yang kembali kepada Allah kerana rasa malu kepada Allah, maka dia disebut sebagai munib. Wa man raja'a ilaihi ta'ala ta'ziman li jalalillahi fahuwa awwab. Barang siapa yang kembali kepada Allah kerana mentakzimkan keagungan Allah, maka dia disebut sebagai awwab. Maka maksiat yang berlaku di antara hamba dan di antara Allah ada baginya 3 syarat. Ada baginya 3 syarat. Ahaduha, yang pertama, an yuqli'a. Yuqli'a yakni yakuffa wa yanqati'a anil maksiyati. Pertama sekali dia berhenti, mencabut dirinya
daripada melakukan maksiat. Ini al-maksiatil lati kana mutalabbisan biha. Maksiat yang dia sedang lakukan. Maka dia berhenti daripada maksiat tersebut. Wasani yang kedua, anyandama ala fi'liha. Ala fi'li hadhil maksiati. Yang kedua, bahawa menyesallah dia di atas kerana melakukan maksiat tersebut. Ini min haitsu innaha maksiatun. Ini yandam, dia menyesal min haitsu innaha maksiatun. Dari sekira-kira maksiat itu adalah maksiat. Maknanya dia bukan menyesal disebabkan perkara yang lain. Sebab orang benci kepada dia. Tetapi dia menyesal itu disebabkan itu adalah maksiat. Wathalithu an ya'zima alla ya'uda ilaiha abadan. Yang ketiga, an ya'zima, dia berazam bahawa dia tidak akan kembali kepada maksiat tersebut. Ilaiha ilal maksiati ai ila misliha, kepada seumpama maksiat tersebut. Abadan, sentiasa. Maknanya dia berazam dalam hatinya dia tidak akan kembali kepada maksiat seperti yang dilakukan sebelumnya. Fa in fuqida ahadus salasati lam tasihha taubatuhu. Maka jika luput salah satu daripada yang tiga ini, nescaya tidak sahlah taubatnya itu. Lam tasihha taubatuhu, taubatu man yuridu at-taubata. Wa in kadatil maksiyatu tata'allaqu bi adamiyyin fa syurutuha arba'atun. Dan jika maksiat itu berkaitan dengan anak Adam, yakni bihaqqin adamiyyin, fa syurutuha arba'atun. Ini fa syurutut taubah. Maka syarat taubat itu fa syurutuha, syarat taubat itu arba'atun. Ada 3. Ada 4. Fa syurutuha arba'atun. Hadhihi salah satu, 3 perkara ini, yakni hadhihi salasatul mazkuratu warrabi'u an yabra'a min haqqi sahibiha. 3 perkara yang disebutkan, yakni an yuqli'a anil maksiyati, an yandama ala fi'liha, an ya'zima alla ya'uda ilaiha abada. Kemudian yang keempat, an yabra'a min haqqi sahibiha. Hendaklah dia menyelesaikan daripada hak sahibiha, sahibi hadhil maksiyati, empunya yang dia telah lakukan maksiat ini. Fa in kanat malan, maka jika adalah perkara tersebut itu harta, berkaitan dengan harta, ini fa in kanatil maksiyatu al muta'alliqatu bil adamiji malan, jika adalah maksiat yang berkaitan dengan hak anak Adam itu adalah harta, au nahwahu, au nahwal mali, atau seumpama harta, raddahu ilaihi, raddal mala ilaihi ila sahibihi. Hendaklah dia mengembalikan kepada sahibnya, kepada tuan punya harta. Yakni raddahu ilaihi bi'ainihi. Hendaklah dia mengembalikan ain sesuatu itu kalau masih lagi adalah in kana maujudan au badalahu, ataupun ganti kalau ain tersebut, zat tersebut, barang tersebut sudah pun tiada. Kemudian wa in kanat hadda qazfin wa nahwahu makkanahu minhu au talaba aqwahu. Jika adalah al-maksiyatu hadda qazfin, jika adalah maksiat itu adalah satu tuduhan, satu fitnah, dia membuat fitnah kepada saudaranya, wa nahwahu wa nahwa hadda qazfin wa nahwa haddi qazfin makanahu, hendaklah dia menyerahkan dirinya, makanahu, menyerahkan, menyelesaikan, makana sahiba al-haqqi minhu minal haddi, hendaklah dia serahkan dirinya, menyelesaikan, minta maaf daripada sahibil hadal haddi ini, minhu, daripada
dosa tersebut. Au talaba afwahu talaba afwa sahibil haqqi, ataupun meminta maaf daripadanya. Wa in kanat ghibatan, dan jika adalah haddu qazfin itu ghibatan, jika adalah perkara tersebut ataupun maksiat tersebut ghibatan, dosa mengumpat. Wa in kana ghibatan istahallahu minha, hendaklah istahalla man yuridu taubah ini dia akan sahib minha minal ghibah. Jika adalah dosa tersebut, kesalahan tersebut adalah ghibah, adalah umpatan, hendaklah dia meminta halal daripada empunya yang dia umpat, minha daripada umpat. Dan disebut dalam kitab Dalilul Falihin bi an yukhbirahu bima qalahu hatta yasihha tahliluhu, dengan bahawa dia mengkhabarkan, dia menceritakan dengan apa yang telah dikatakannya supaya sahlah permohonan maaf dia tu. Lakin mahallu ta'yinin, tetapi tempat bermulanya wajib dikhabarkan itu, lakin mahallu ta'yinil ikhbari ma lam yatarattab alaihi dararun a'zamu, selama mana tidak berlaku ke atasnya mudarat yang lebih besar. Maknanya kalau dia cerita kepada punya yang dia umpat tadi, boleh jadi berlaku mudarat yang lebih besar. Boleh jadi dia marah dan dia melakukan perkara yang dahsyat ataupun yang lebih teruk, maka memadai dengan istighfar dan mohon permohonan maaf daripada Allah Ta'ala, supaya semoga di akhirat nanti dia dimaafkan daripada dosa yang dilakukan. Kemudian wajibu an yatuba min jami'iz dzunubi, wajib bahawa dia bertaubat daripada segala dosa, walau saghaira, sekalipun dosa itu adalah dosa yang kecil. Fa in taba min ba'diha sahhat taubatuhu 'inda ahli al-haqqi, maka jika dia bertaubat daripada setengah perkara, ba'diha ba'di dzunubi sahhat taubatuhu, maka sahlah taubatnya inda ahli al-haqqi, di sisi ahli al-haqqi, yakni ahli sunnah wal jamaah. Min zalika dzambi wa baqiya alaihi al-baqi, daripada dosa tersebut, yakni minal alladhi taba minhu, min zalika dzambi alladhi taba minhu wa baqiya alaihi al-baqi, dan berbaki lagi ke atasnya dosa yang berbaki yang dia belum taubat. Maknanya kalau dia ada banyak dosa, setengah dosa dia dah bertaubat, setengah lagi tidak, maka dosa yang dia bertaubat itu diterima oleh Allah sah jika cukup syarat. Adapun dosa yang separuh lagi itu masih lagi berbaki, sehinggalah dia memohon maaf daripada Allah dan melakukan taubat. Sekejap Okay.
Waqad tadhaharat dalailul kitabi was sunnati wa ijma'il ummati ala wujubi taubati. Dan telah zahirlah dalil-dalil daripada Alkitab, As-Sunnah dan ijma'il ummah, yakni ijma'il ulama ala wujubi taubati, di atas wajibnya taubat. Boleh dengar tak? Boleh komen nanti kalau tak jelas lagi boleh komen pula lah nanti. Baik, qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala berfirman, wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Ay la'allakum tanjuna min dzalika biqabulit taubati minhu. Firman Allah Ta'ala, bertaubatlah kamu kepada Allah kesemuanya, wahai orang-orang mukmin, semoga kamu menjadi golongan yang berjaya. Wa qala ta'ala istaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi. Beristighfarlah kamu kepada Tuhan kamu, kemudian kembalilah, bertaubatlah kepada Allah. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat nasuha. Baik, ini apa yang dinyatakan di dalam Al-Quran. Hadis yang ke-13, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi li yaumi aktsara min 70 marratan. Rawahul Bukhari. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, wallahi demi Allah, sesungguhnya aku la astaghfirullah, ay atlubu minhu maghfiratan taliqu limaqami, yakni aku memohon keampunan daripada Allah yang layak bagi maqam aku, yang layak bagi kedudukan aku. Sebagaimana kita maklum, sebab Rasulullah ini adalah maksum daripada segala dosa dan maksiat. Maka kalau disebut istighfar di sini, maknanya baginda memohon keampunan dengan keampunan yang layak bagi kedudukan baginda. Wa atubu ilaihi, yakni arji'u ilaihi muntaqilan min syuhudi farqin ila syuhudi jam'in, yakni dan aku bertobat kembali kepada Allah, yakni dalam keadaan aku berpindah daripada maqam yang lain kepada maqam yang lain. Dalam satu hari itu aksara min 70 marratan. Pada satu hari itu aku bertaubat lebih daripada 70 kali. Maksudnya macam ni. Ada dalam kalangan kita ni, contohnya mereka yang sentiasa melakukan dosa-dosa yang besar. Jadi kalau dia bertaubat kepada Allah, dia bertaubat daripada dosa besar yang dilakukan tersebut. Ada juga dalam kalangan manusia ni, dalam kalangan hamba Allah, yang dia tak buat dosa besar. Dia sentiasa saja buat kebaikan. Contoh, kalau solat 5 waktu di masjid, mesti awal waktu dan berjemaah. Dan mungkin pada satu hari, dia terlewat dan tak sempat nak solat berjemaah, maka dia rasa menyesal dan bertaubat kepada Allah. Maknanya dia bertaubat daripada terlewat pergi ke masjid. Maknanya dia bertaubat mengikut kedudukan makamnya, bukan bertaubat daripada dosa. Cuma nisbah kepada dia, dia menganggap itu adalah kesalahan dan kesilapan. Al-hadithu rawahul Bukhari fi da'awat bab istighfarin Nabi sallallahu alaihi wasallam
fil yaumi wal lailati. Lughatul hadithi astaghfiru ay atlubul maghfirata, yani aku memohon keampunan, wahya as-safhu anidz dzambi, iaitu memohon supaya dihilangkan, disapu daripada dosa. Wa aslul ghafri, dan asal makna keampunan itu adalah menutup. Maknanya bila kita memohon keampunan daripada Allah, yakni kita memohon agar Allah Ta'ala menutup sekalian dosa yang dilakukan. Afadal hadithu haddal ummati ala taubati wal istighfari, yakni menggalakkan ummah, menggalakkan masyarakat supaya bertaubat dan beristighfar. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'a kaunihi ma'suman wa khairal khalaiqi wa qad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara, yastaghfiru wa yatubu fil yaumi 70 marratan. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan baginda ini maksum dan baginda adalah sebaik-baik ciptaan, namun Allah Ta'ala telah mengampunkan segala apa yang ada pada baginda pada masa lalu dan pada masa kemudian. Baginda yastaghfiru wa yatubu fil yaumi 70 marratan. Baginda tetap beristighfar dan bertaubat kepada Allah dalam sehari sebanyak 70 kali. Wa anil Agharr bin Yasar al-Muzani radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas tubu ila Allah wastaghfiruhu fa inni atubu fil yaumi 100 marratin, rawahu Muslim. Daripada Al-Agharr bin Yasar al-Muzani radhiyallahu anhu berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, tubu ilallah, bertaubatlah kamu kepada Allah, fa inni, maka sesungguhnya aku bertaubat dalam sehari 100 marratin, 100 kali. Rawahu Muslim. Jadi al-adadu la i'tibara fihi. Bilangan ini bukanlah diiktibarkan, tapi al-adadu ini yuqsadu bihi al-kasrah. Tapi bilangan 70, 100 ini nak bagi tahunya kena perbanyakkan istighfar kepada Allah Ta'ala setiap hari. Al-hadisu rawahu Muslimun fi dzikri babu istihbabil istighfar wal istiktsari minhu. Afadal hadithu ma'a ma qablahu, serta hadis yang sebelum hadis inilah, annal matlubat kathratul istighfari, bahawa apa yang dituntut itu adalah memperbanyakkan istighfar, wal musara'atu ila taubati, dan bersegera kepada taubat. Wa ma dzukira fi hadzal hadithi walladzi qablahu min al-adadi la yuqsadu bihi, yakni la yuqsadu bi hadzal adadi at-tahdidu. Dan apa yang disebut dalam hadis ini dan hadis yang sebelumnya, qabla hadzal hadis, daripada bilangan minas sab'in wa mi'ata marrah tu, la yuqsadu bihi tahdid, tidak dikehendaki dengannya tahdid, menetapkan bilangan, tapi menunjuk di atas bahawa hendaklah bertaubat dengan banyak. Wa innamal maqsudu bihi, yani bil adad al-kasratu. Wan Abi Hamzata Anas bin Malik al-Ansari khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Abi Hamzah Anas bin Malik al-Ansari khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lallahu afrahu bi taubati abdihi min ahadikum saqata ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardi falatin, fi ardin falatin. Demi Allah, sesungguhnya Allah afrahu, yani arda. Afrah di sini maksudnya asyaddu farhan, wal muradu minhu huna ghayatuhu, yani ghayatul farhi minar ridha.
Li'anna surura, kerana gembira itu yuqarinuhu ar-ridha. Biasanya kalau kita gembira, kita redha. Maka maksud di sini adalah redha. Yani lallahu arda. Allah Ta'ala itu terlebih redha bitaubati abdihi, dengan taubat hambanya, min ahadikum. Yakni min farhi ahadikum, daripada suka, gembira, redanya seorang kamu, saqata ala ba'irihi, yang menemukan untanya yang hilang. Waqad adallahu fi ardin falatin. Sedangkan unta itu dia dah hilang di padang pasir yang luas. Muttafaqun alaih. Maksudnya seseorang yang kehilangan unta dia di padang pasir, apa perasaan dia? Sedih, takut, bimbang. Tiba-tiba dia terjumpa kembali dengan unta dia tersebut di padang pasir tadi. Makanan dan minuman dia pun ada atas unta tersebut. Apa perasaan dia? Sangat-sangat suka, sangat-sangat redha. Maka Allah Ta'ala terlebih redha lagi daripada keadaan hamba ini, terlebih redha dengan taubat seorang hamba. Nak ceritanya, kalau seseorang hamba itu bertaubat kepada Allah, Allah Ta'ala tersangat-sangat redha kepada hamba tersebut. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin li muslimin, dan bagi riwayat Muslim, lallahu asyaddu faraha bi taubati abdihi hina yatubu ilaihi min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardin falatin fanfalatat minhu wa 'alaiha ta'amuhu wa syarabuhu fa ayisa minha fa ata syajaratan fattaja'a fi dhilliha wa qad ayisa min rahilatihi fa bainama huwa kadzalika idh huwa biha qa'imatan 'indahu fa akhadha bi khitamiha thumma qala min shiddatil farhi Allahumma anta 'abdi wa ana rabbuka akhta'a min shiddatil farhi. Demi Allah, sesungguhnya Allah Ta'ala ini asyaddu faraha, yakni terlebih arda bi taubati abdihi, dengan taubat hambanya, yang mana hina yatubu ilaihi, ketika hamba tersebut bertaubat kepada Allah, min ahadikum, yakni min farahi ahadikum, daripada gembiranya seorang kamu, kana ala rahilatihi, yang mana dia ni ada di atas unta dia, di atas unta dia, di ardin falatin, di bumi yang luas, bumi yang gersang. Kemudian fanfalatat minhu, maka zahabat minhu, unta ini, rahilah dia ni hilang daripadanya. Wa 'alaiha wa 'ala rahilatihi ta'amuhu wa syarabuhu, sedangkan atas unta ini ada makanan dan minumannya. Maka dia akan rasa sangat susah hati. Fa ayisa minha, lalu dia rasa putus asa min hadhihi rahilah. Fa ata syajaratan, lalu dia mendatangi pokok, dan dia berbaring fi zilliha, di bawah pokok. Wa qad ayisa min rahilatihi, yakni min husuli rahilatihi, dan dia telah putus asa lah daripada nak menemukan tunggangan dia, unta dia. Fa bainama huwa kadzalika, dan ketika dia berada demikian, idh huwa qa'imatan 'indahu, maka tiba-tiba dia ni ternampak tunggangan dia berdiri, ada di sisinya. Fa akhadha bi khitamiha, bi khitamir rahilah, lalu dia segera memegang tali kenderaan dia tadi. Summa qala min shiddatil farhi, lalu dia berkata kerana tersangat gembira, Allahumma anta 'abdi wa ana rabbuka, yang dia nak kata sebenarnya Allahumma anta rabbuk wa ana Allahumma anta rabbi wa ana 'abduka. Dia nak kata macam tu, tapi dia tersalah cakap. Sebab apa? Sebab begitu gembiranya ditemukan kembali untanya yang hilang tadi, sekali dengan makanan dan minuman dia.
Tapi Allah Ta'ala-nya terlebih redha lagi, terlebih gembira. Gembira dengan maksud redha lah di sini. Daripada hamba ini. Maknanya Nabi buat perumpamaan. Kalau seorang hamba ni, begitu gembiranya dia menemukan kembali tunggangan dia, maka Allah Ta'ala terlebih redha lagi daripada lelaki ini redha dengan taubat sekalian hambanya. Al-hadithu rawahul Bukhari fi da'awat babut taubah wa Muslimun fi taubati babul haddi ala taubati. Lughatul hadis lallahu jawabun liqasamin muqaddarin takdirhu wallahi lallahu, jawab bagi qasam yang muqaddar. Takdirnya takdirul qasam wallahi lallahu. Afrahu ay asyaddu farhan. Afrahu yakni asyaddu farahan, yakni asyaddu faraha tersangat gembira. Wal farahu binisbati lil insan, maka gembira nisbah kepada manusia. As-sururu waladzatul qalbi binaili ma yashtahi, yakni gembira dan rasa lazatnya hati disebabkan mencapai barang yang diingini. Wa binisbati lillahi ta'ala, dan dengan nisbah bagi Allah Ta'ala, dengan nisbah bagi Allah Ta'ala, fal farahu sifatun min sifatihi Ta'ala, maka al-farah di sini dikira sebagai sifat daripada sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah. Taliqu bi jalalihi wa kamalihi wa laysat ka farahil makhluqin, yang layak bagi kemuliaan dan keagungan Allah, bukanlah ia seperti gembira para makhluk. Saqata ala ba'irihi, yakni athara alaihi wa sadafahu min ghairi qasdin, maknanya dia menemukan untanya tanpa terniat, tanpa qasad, tanpa dia cari, tiba-tiba dia ternampak di depan dia, maknanya begitu gembiranya dia. Allah bayya'ahu, yang dia menghilangkan untanya, yang untanya hilang daripada pandangannya. Falatin, yani ardin wasi'atin la nabata biha wala ma'a, bumi yang luas yang tidak ada tumbuhan padanya dan tidak ada air. Ar-rahilatu ma yarkabuhul musafiru min naqatin aw ghairiha, apa yang dinaiki oleh musafir lah daripada unta ataupun selainnya. Al-khitam qala fi nihayati khitamul ba'iri, maksud khitamul ba'iri itu tali lah. An yuqadha hablun, yakni diambil tali min lifin au sya'arin au kattanin, fayuj'alu fi ahadi tarafaihi halaqatun summa yushaddu fihi taraful akharu hatta yasira kal halaqati summa yuqalladul ba'iru summa yusna ala makhtamihi. Maksudnya dia ambil tali, ikutlah daripada bulu kot, daripada kapah kot, dan dia jadikan pada salah satu hujungnya itu bulatan, kemudian dia ikat pada bulatan yang lain sehingga menjadi halaqah, kemudian dia ikat pula binatang tersebutlah di leher dia tu. Summa yusna ala makhtamihi, dia buat sebagai lijam lah, lijam, tali kekang untuk kenderaan dia tu. Wal khatmu min kulli dabatin muqaddimatul anfi wal fami. Khatmu itu daripada tiap-tiap tunggangan binatang tu, yakni pada bahagian hidung dan juga mulut dia. Afal hadithu rahmatallahi ta'ala bi'ibadihi biqabuli taubatihim. Rahmat Allah Ta'ala bagi hambanya dengan Allah Ta'ala menerima taubat mereka. Wa hubbuhu iyahum, Allah Ta'ala mengasihi sekalian hambanya. Wa hubbullahi iyahum, yani ibadahu. Qala Allah Ta'ala inna allaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin, sesungguhnya Allah Ta'ala mengasihi mereka yang bertaubat dan mengasihi mereka yang membersihkan jiwa mereka. At-targhiba bitaubati wal hatta 'alaiha, yakni memberi galakan dengan taubat dan memberi dorongan ke atas bertaubat.
adamal mu'akhadzati fil khata'i ghairil muta'ammidi, yakni tidak diberi balasan pada kesalahan yang tidak disengajakan. Al-iqtida'a bin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ta'limi bi darbil mathali li taqribil ma'na wa ziyadatil idahi, yakni mengikut petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam proses mengajar dengan membawa perumpamaan bagi mendekatkan dan menjelaskan lagi makna dan keterangan. Jawazal qasami lit ta'kidi ala ma fihi faidatun wa maslahatun, maknanya diharuskan bersumpah bagi mentakkidkan sesuatu perkara yang ada padanya faedah dan maslahat. Mana bukan saja-saja sebut sumpah tadilah. Wa an Abi Musa Abdullah ibn Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil laili liyatuba musii'un nahari wa yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musii'al laili hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Inna Allah Ta'ala yabsutu yadahu, sesungguhnya Allah Ta'ala yabsutu yadahu, yakni yabsutu yadahu kalau diterjemah dia jadi membentangkan tangannya, tapi maksud di sini adalah ibaratun anit talabi. Ini Allah Ta'ala seolah-olah meminta daripada hambanya supaya bertaubat. Au ibaratun anil judi wat tanazzuh anil man'i, ataupun ibarat daripada pemurah, yakni Allah Ta'ala mudah sangat pada ketika ni untuk nak menerima taubat hamba-hambanya. Au ibaratun an rahmatillahi wa kasrati tajawuzihi aniz dzunub, ataupun ibarat daripada rahmat Allah Ta'ala yang luas dan Allah Ta'ala banyak mengampunkan dosa-dosa hamba-hambanya. Inna Allah Ta'ala yabsutu yadahu bil laili liyatuba musii'un nahar. Boleh juga. Maknanya supaya orang yang melakukan kesalahan di siang hari itu bertaubat kepada Allah. Wa yabsutu yadahu bin nahar, dan Allah Ta'ala meluaskan rahmatnya pada siang hari liyatuba musii'ul laili, supaya mereka yang buat maksiat di malam hari itu bertaubat. Hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha, maknanya pintu taubat ini sentiasa dibuka sehingga matahari terbit daripada sebelah tenggelamnya. Maka di sini dah tertutup pintu taubat. Hina idzin yughlaqu babut taubati. Al haditsu rawah Muslim fi kitab taubati. Babu ghiratillahi ta'ala. Lughatul hadis yabsutu yadahu inna lillahi yadan huwa a'lamu bihaqiqatiha. Maknanya ialah bagi Allah Ta'ala sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran, yadullahi fawqa aydihim. Tapi hakikat makna sebenar itu serah kepada Allah. Apakah makna sebenarnya? Serah kepada Allah. Huwa a'lamu bihaqiqatiha wa kayfiyati bastiha, dan kerana disebut bastun di sini yabsutu, Allah Ta'ala yang terlebih tahu. Wa yara ba'du ahli ilmi, dan setengah ahli ilmi berpandangan maksud anna hadza kinayatun an basti rahmatihi. Ini adalah kinayah daripada keluasan rahmat Allah wa sa'atiha wa fathihi babat taubati li ibadihi, dan kinayah daripada Allah Ta'ala membuka pintu taubat kepada hamba-Nya. Afadal hadithu anna rahmatallahi bi ibadihi, bahawa rahmat Allah Ta'ala terhadap hamba-Nya wa'afwahu anhum wallahi anhum an ibadihi syamilun li jami'il azminati. Maknanya hadis ni nak cerita rahmat Allah terhadap hamba dia, keampunan Allah terhadap hamba dia ni merangkumi li jami'il azminati, seluruh zaman dan waktu. Fala yahtassu biha zamanun, maka tidak khusus baginya, tidak khusus bagi rahmat Allah Ta'ala ini zamanun, atau taubat ini zamanun duna zamani, satu zaman tidak zaman yang lain. Maknanya tiap-tiap saat, tiap-tiap masa
rahmat Allah Ta'ala itu sentiasa ada. Wa in kana li ba'diha maziyatun ala ghairiha. Dan jika adalah pada setengah-setengah waktu itu li ba'dil azminah maziyatun ala ghairiha. Adalah ciri-ciri yang tertentu nak dibandingkan pada yang lain. Contohnya pada sepertiga malam, di antara waktu yang diistijabahkan doa itu di antara dua khutbah adalah di bulan puasa. Okay. Tapi rahmat Allah Ta'ala ini sentiasa ada bila-bila masa sahaja kalau hamba itu bertaubat, kecuali apabila matahari terbit sebelah barat. Dan juga dimaksudkan dengan pintu taubat dah tertutup. Kemudian al-hatha alal musarati, dorongan supaya bersegera fi taubati idza waqa'atil maksiat, bila berlaku maksiat fi lailin, pada waktu malam, au naharin. Kalau buat maksiat pada waktu malam, terus bertaubat kepada Allah pada waktu malam, jangan tunggu siang. Kalau buat maksiat pada waktu malam, terus bertaubat kepada Allah Ta'ala pada waktu malam, jangan tunggu siang. Kalau buat maksiat kepada Allah pada waktu siang, terus bertaubat kepada Allah pada waktu siang, jangan tunggu pada waktu malam. Qabulat taubati mustamirrun, yakni qabulut taubati, yakni menerima taubat, penerimaan taubat itu adalah mustamirun, sentiasa berterusan, madama babuha maftuhan, selama mana babu taubati maftuhan, pintu taubat itu dibuka. Wa yughlaqu babuha, dan ditutup pintu taubat itu bimatla'i syamsi min maghribiha, dengan terbit matahari daripada sebelah barat. Alladhi huwa alamatun kubra min alamati qiyamis saati, yang mana ia adalah alamat yang besar daripada alamat-alamat berlakunya kiamat. Hadis terakhir untuk pagi ni. Hadis yang ke-17. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taba qabla an tatlu' asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi, rawahu Muslim. Yakni barang siapa yang bertaubat sebelum daripada terbitnya matahari daripada sebelah barat, nescaya Allah Ta'ala akan menerima taubatnya. Al-hadithu rawahu Muslimun fi dzikri wa du'a, babu istihbabil istighfar. Lughatul hadis taballahu alaihi ay qabila taubatahu, yakni Allah Ta'ala menerima taubatnya. Afadal hadithu anna Allah Ta'ala yaqbalu taubata min ibadihi, bahawa Allah Ta'ala itu menerima taubat hambanya, menerima taubat daripada hambanya tafaddulan, kerana kurniaan minhu, minallah, daripada Allah Ta'ala, idza kanat mustajma'atan li syurutiha, bila adalah kanati taubatu, apabila adalah taubat itu mustajma'atan, makna cukup syarat-syaratnya. Wa min syurutiha, di antara syarat-syarat taubat itu, antaqa aminat taibi qabla tulu'i syamsi, yakni bahawa berlakulah taubat itu, antaqa at-taubatu minat taibi, berlakulah taubat itu daripada orang yang bertaubat qabla tulu'i syamsi, sebelum terbit matahari, min maghribiha, daripada barat. Wa qad jaa'a fi tafsiri qaulihi ta'ala, dan telah datang dalam tafsir firman Allah Ta'ala dalam surah Al-An'am ayat yang ke-158. Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira qul intaziru inna muntazirun. Maksudnya ialah pada hari datangnya sebahagian dari tanda-tanda Tuhanmu itu, tidak berfaedah lagi iman seseorang yang tidak beriman sebelum itu, atau yang tidak berusaha mengerjakan kebaikan mengenai imannya. Katakanlah, tunggulah kamu akan apa yang kamu berhak mendapatnya, dan kami pun sebenarnya menunggu, yakni akan apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan kepada
kami. Ya. Maknanya annal murada bidzalika, dan dimaksudkan dengan hari tersebut, waktu tersebut, tulu'us syamsi min maghribiha, yakni terbit matahari di sebelah barat, di sebelah tenggelam. Maka masa tu dah tertutup pintu taubat. Jadi insya-Allah kita sambung hadis yang ke-18 pada hari esok. Untuk hari ini setakat itu dulu. Segala apa yang baik daripada Allah, yang kurang itu daripada diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.